Rentasan berita edisi 1584, saya Zawaz Yusof, antara paparan utama. Jangan sampai Napoleon kecil jadi pengemudi. Terkena batang hidung atau sudah diconteng arang. Kecil tapi berani. Benda mudah, kenapa dipayahkan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebagai orang Islam, semua daripada kita pasti akan marah sekiranya kalimah Allah atau kemuliaan Kaabah misalnya cuba dihina dan dipermain-mainkan. Lebih-lebih lagi kalau penghinaan itu dengan cara meletakkannya di tempat paling rendah seperti di kaki atau di alas yang boleh dipijak oleh sesiapa. Bahkan adalah perkara normal sebenarnya di mana penganut agama apa sekalipun akan merasa marah andainya agama mereka dihina atau dipermainkan. Demi keharmonian dalam masyarakat berbilang bangsa, isu agama adalah perkara paling pantang untuk disentuh tanpa adab dan etika. Agama adalah untuk dihormati, bukan untuk dihina atau dipersenda. Ketua Penerangan Wanita Keadilan Pusat Nuraini Nordin dalam satu coretan media menzahirkan rasa tidak hairan apabila reaksi orang Islam terhadap isu kalimah Allah di stalking dan gambaran mirip kalimah Allah pada tapak kasut baru-baru ini menjadi isu panas di kalangan penganut Islam. Ya, memang kita berhak marah dan mempertahankan kesucian agama kita daripada sebarang penghinaan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Bagaimanapun pada waktu yang sama kita juga harus rasional dan tidak terburu-buru serta tidak menganggap semua perkara yang mirip atau berdasarkan andaian semata-mata itu sebagai menghina agama. Harus ada sikap menyelidik dan memastikan kesahihan sesuatu yang dilihat menghina agama itu terlebih dahulu sebelum bertindak menularkannya di media sosial. Contohnya, hanya disebabkan melihat sesuatu dengan kegairahan, ia dianggap menghina agama sampai tidak boleh membezakan antara sejadah mini dengan alas kaki. Coret beliau, dalam isu alas kaki beberapa hari lalu memanglah suatu kesalahan dan perbuatan menghina agama meletakkan gambar Kaabah di atas permukaannya. Namun untuk sejadah mini bagi anak-anak kecil bersolat tidaklah menjadi kesalahan meletakkan gambar Kaabah itu. Sejadah untuk dewasa pun kebanyakannya memang ada tertera Kaabah di bahagian di mana kita sujud ketika bersolat. Demi keharmonian sementara kita ingin menjaga kesucian Islam, janganlah pula sampai kita terlalu paranoid sehingga semua perkara yang tidak jelas dan tidak pasti dilihat sebagai menghina agama lalu dengan pantas bertindak menularkannya di media sosial. Selidik dan pastikan kesahihan terlebih dahulu sebelum gairah mahu menghebahkan kepada umum prasangka kita itu. Takut terselah pula ketidakcerdikan kita, tegas beliau lagi. Tan Sri Rafidah Aziz dalam satu kenyataan berpendapat Malaysia akan mundur jika kerajaan tidak melakukan apa-apa tindakan konkret untuk membendung isu-isu perpecahan yang diwujudkan dan diburukkan lagi atas tujuan politik peribadi. Kegagalan pihak berkuasa bertindak juga akan memberi gambaran seolah-olah pemimpin Malaysia lemah dan boleh diugut, kata bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu. Malaysia akan dilihat sebagai sebuah negara tanpa kemudi, dipengaruhi oleh Napoleon kecil yang berfikiran sempit yang memberi gambaran bahawa mereka seolah-olah menguasai pemimpin dalam kerajaan campuran. Dunia sedang memerhati kita, tambahnya dalam satu kenyataan kepada Malaysia Kini. Rafidah juga berkata tidak dinafikan sebahagian besar rakyat Malaysia berhasrat serta berusaha untuk hidup dalam persekitaran yang aman, muhibah dan harmoni. Tetapi dari semasa ke semasa didorong oleh ego yang melambung tinggi dan terang-terangan mendabik dada menunjukkan kuasa dan kepentingan yang diandaikan itu. Maka ada pihak yang bertindak tanpa mengambil kira
akibat negatif, terutamanya perpecahan dalam masyarakat. Ia seperti menabur pasir ke dalam periuk nasi orang lain. Tambahnya lagi, beliau juga menyifatkan tindakan memecah belahkan masyarakat ini sebagai batu penghalang kepada perpaduan nasional yang mengalihkan perhatian dan pembinaan terhadap negara. Kita dan kerajaan tidak boleh terus-menerus tertekan dan terganggu dengan isu-isu tidak perlu yang dicipta ini dan sengaja disemarakkan oleh orang yang mempunyai objektif politik peribadi mereka sendiri tetapi dengan mengorbankan rakyat dan negara, tambah beliau. Sebelum itu, Ahli Majlis Pimpinan Pusat MPP PKR Manivannan Gowin mencadangkan 10 presiden operasi standard SOP untuk diguna pakai polis bagi menangani jenayah berkaitan kaum, agama dan raja-raja atau 3R. Beliau juga berkata polis perlu memulakan siasatan walaupun tiada laporan polis. Sebelum ini, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mempertahankan kenyataan polis bahawa tiada tindakan jika tiada laporan dibuat. Saifuddin menjawab gesaan supaya polis menyiasat Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Ahmad Saleh kerana didakwa menghasut ucapan perkauman ketika memaparkan gambarnya menghunus pedang Jepun atau katana yang dimuat naik di halaman Facebook. Terdahulu, Ketua Polis Negara berkata siasatan tidak boleh dimulakan sekiranya tiada laporan yang difailkan. Kenyataan itu mendapat kritikan daripada beberapa pihak dengan NGO Lawyers for Liberty menyelarnya sebagai pihak berkuasa melakukan pendakwaan terpilih. Yang cintakan keharmonian, marilah kita bersama-sama menjaga adab dalam pergaulan dan mengeluarkan kata-kata. Jangan termakan provokasi musuh dan kaki fitnah serta memecah belahkan keharmonian yang sedia terjalin sekian lama. Malaysia Madani yang sejahtera mesti kita pertahankan daripada toksik yang merosakkan kesejahteraan negara, terutamanya daripada mereka yang menjadi penyokong kita. Jujur, saya agak speechless. Saya mohon maaf atas kekhilafan saya. Penulisan saya itu adalah pandangan peribadi saya sendiri. Sungguh, memang langsung tak ada niat menghina institusi beraja. Cuma sekadar pandangan daripada diri sendiri. Apa-apa pun, sekali lagi saya mohon maaf buat semua dan saya tidak menafikan doa untuk sesama Muslim itu sangat baik. Demikian bunyinya coretan seorang pemilik akaun media sosial sebelum ini yang menguar-uarkan tindakannya enggan menadah tangan mengaminkan doa terhadap Sultan Johor dan Yang di-Pertuan Agong semasa berhadiri solat Jumaat di negeri berkenaan. Menurut pemuda terbabit, dia mengambil langkah berkenaan kononnya kerana menganggap doa hanya wajar diaminkan untuk seseorang pemimpin yang mengutamakan Islam. Bagaimanapun, sejurus selepas tular di media sosial, dia dipercayai memadamkan hantaran berkenaan sebelum muat naik hantaran baharu dengan memohon maaf kepada semua pihak yang terlibat. Katanya hantaran berkenaan adalah pandangan peribadinya dan beliau merupakan pemimpin pemuda PAS Selangor yang dikenali sebagai Hezri Yassin. Sebagai respon, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hassan menegur sikap segelintir pihak yang membawa fahaman politik sehingga melibatkan Raja Melayu. Dalam hantaran secara umum di platform X, Zulkifli berkata tidak ada salahnya untuk seseorang mendoakan Raja Melayu dan Yang di-Pertuan Agong kerana mereka dianggap sebagai ulul amri atau pemerintah. Bahkan kata senator itu, amalan berdoa memang dianjurkan oleh Islam. Apalah salahnya kita mendoakan kesejahteraan Yang di-Pertuan Agong dan Raja Melayu iaitu para ulil amri? Bukankah doa itu senjata ampuh orang mukmin? Rasulullah SAW sendiri mengajar kita untuk mendoakan saudara yang lain. Katanya yang turut menitipkan sepotong hadis berkaitan perkara itu. Terkini, pemuda PAS Selangor menjauhkan diri daripada Hezri Yassin dan lebih parah lagi menyerahkan beliau kepada polis untuk siasatan. Pemuda PAS Selangor menyerahkan sepenuhnya kepada polis Diraja Malaysia PDRM untuk menyiasat dan mengambil tindakan lanjut ke atas bekas ahli jawatan kuasa mereka yang terpalit dengan isu Raja Melayu. Setiausaha pemuda PAS Selangor Aubidullah Fahim berkata parti itu sentiasa menjunjung tinggi institusi diraja negara ini selaras dengan apa yang terkandung dalam perlembagaan. Katanya kenyataan dibuat Hezri Yassin baru-baru ini tidak mewakili pendirian PAS, malah bertentangan dengan dasar perjuangan mereka. Justru kata Aubidullah, pemuda PAS Selangor menyerahkan isu tersebut kepada pihak yang berkenaan, sama ada polis atau badan yang ada dalam parti terbabit. Pemuda PAS Selangor menyerahkan kepada jawatan kuasa tata tertib PAS untuk mengambil sebarang tindakan yang wajar sekiranya tindakan saudara Hezri itu melanggar disiplin parti. Bagi melunasi proses undang-undang, kami memberi sepenuh kepercayaan kepada PDRM bagi menjalankan siasatan selanjutnya, kata Aubidullah dalam kenyataan kepada media.
Abidullah berkata ketika ini Hazri bukan lagi Exco Pemuda PAS Selangor. Justru segala kenyataan dibuatnya tidak mewakili sayap PAS atau mana-mana entiti dalam parti berkenaan. Dalam kenyataan berasingan, Pemuda PAS Johor berkata mereka berasa terkilang dengan hantaran yang dibuat dan menganggap ia merupakan pendirian peribadi individu terbabit. Ketua Pemuda PAS Johor Ahmad Naufal Mahfuz berkata mereka bukan sahaja sentiasa menjunjung institusi raja berperlembagaan, bahkan mempertahankannya. Pemuda PAS Johor menyeru agar ahli dan masyarakat sentiasa bertenang. Katanya, Ahmad Naufal menambah Pemuda PAS Johor juga percaya tindakan Hazri memadamkan hantaran berkenaan menunjukkan beliau sudah insaf dan tidak akan mengulangi perbuatan berkenaan. Kali ini Jom Channel memuji ketegasan dan tindakan bijaksana yang dibuat oleh Pemuda PAS Johor dan Selangor berkenaan isu ini. Tahniah dan syabas diucapkan. Namun masih tertanya-tanya ke mana perginya suara pimpinan-pimpinan tertinggi dan senior dalam parti tentang peristiwa yang menggemparkan ini. Kenapa semuanya membungkam? Bukankah selama ini figura-figura kanan dalam PAS sentiasa melenting dan cepat bersuara jika ada sesuatu isu yang timbul melibatkan parti lain? Terkena batang hidung atau muka sudah diconteng arang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pelancaran drone oleh Iran terhadap Israel merupakan tindakan yang sah berikutan serangan biadab rejim Zionis terhadap kedutaan Iran di Damsyik. Bagaimanapun, Anwar berkata Malaysia berpuas hati dengan jaminan yang diberikan kerajaan Iran bahawa ia tidak akan mengambil apa-apa lagi tindakan kecuali diserang oleh rejim Zionis Israel. Pelancaran drone-drone oleh Iran merupakan tindakan yang sah berikutan serangan biadab oleh rejim Zionis Israel terhadap kedutaan Iran di Damsyik. Bersama negara-negara bertamadun yang lain, Malaysia menggesa rejim Zionis Israel untuk tidak mengambil apa-apa lagi tindakan balas yang akan memburukkan lagi keadaan tegang di Timur Tengah. Terdapat tanda yang jelas bahawa masyarakat antarabangsa tidak mahu melihat keadaan yang lebih buruk lagi. Menurut PMX, setakat ini perkembangan di Timur Tengah hanya memberikan kesan yang kecil kepada Malaysia. BSKL dibuka dengan kejatuhan yang amat kecil yang mencerminkan tren serantau. Walau apapun, Kerajaan Madani akan terus memantau perkembangan ini dengan teliti dan akan mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan bahawa keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan rakyat akan sentiasa terjamin. Kepentingan negara akan sentiasa menjadi matlamat utama. Jelasnya seperti dilaporkan Malaysia kini. Menurutnya, kunci penyelesaian kepada isu ini ialah penyelesaian serta-merta yang adil terhadap keadaan yang tidak berkemanusiaan yang melanda Gaza. Oleh itu, perhatian masyarakat antarabangsa mesti ditumpukan kepada isu ini tanpa gangguan lain. Gencatan senjata yang berkekalan mesti diwujudkan untuk membolehkan bantuan kemanusiaan disalurkan, tegas beliau. Pada 14 April lalu, Iran melancarkan berpuluh-puluh drone dan peluru berpandu di wilayah diduduki Israel. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran atau IIRGC berkata ia turut melancarkan peluru berpandu balistik pada sasaran tertentu di Israel sebagai sebahagian daripada Operation True Promise. Pelancaran drone itu sebagai tindak balas serangan Israel ke atas konsul Iran di Damsyik pada 1 April yang mengorbankan 7 pegawai pengawal termasuk 2 komander kanannya. Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Profesor Dr. Azmi Hassan berpandangan pendirian tegas Perdana Menteri berhubung konflik antara Iran dan Israel harus dipuji. Dan berkata ketegasan Perdana Menteri itu membuatkan Malaysia dilihat sebagai sebuah negara kecil yang sangat berani menyatakan pendiriannya pada saat pimpinan negara lain tidak mengeluarkan sebarang kenyataan. Dalam perkara ini, kita patut beri penghargaan atas ketegasan Perdana Menteri yang berani, bukan secara sorok-sorok tetapi berterus terang menunjukkan kita bersama-sama dengan Iran dalam perkara ini, katanya di petik bernama. Dr. Azmi berkata perbezaan mazhab tidak seharusnya menjadi isu memandangkan negara barat sememangnya mahu menekan Iran bagi menukar kepimpinan di negara itu. Dalam isu Palestin, Malaysia bersama Brunei menyokong Palestin secara terang-terangan. Dalam isu Iran ini sama juga, hanya Malaysia dan Brunei yang nampaknya menyokong Iran. Lebih-lebih lagi Malaysia yang amat berterus terang menyokong negara itu. Kalau kita baca kenyataan Wisma Putra mengenai konflik ini, mereka menyatakan Iran berhak mempertahankan diri sendiri mengikut perkara 41 Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, katanya. Dalam
pada itu, beliau menjangkakan konflik antara Iran dan Israel itu tidak akan berpanjangan sehingga membawa kepada tercetusnya Perang Dunia Ketiga seperti yang banyak digembar-gemburkan. Dr. Azmi percaya Israel tidak akan melakukan serangan balas kerana Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu berada dalam kedudukan paling lemah sekali untuk mendapat sokongan antarabangsa. Apa yang berlaku di Gaza itu menyebabkan sukar bagi beliau mendapatkan sokongan. Jadi tiada sebab untuknya memanjangkan konflik ini. Tahniah Perdana Menteri Malaysia, tahniah rakyat Malaysia. Teruskan pendirian kita bersama menentang kezaliman dunia dan mempertahankan keinsanan sejagat. Ego dan keangkuhan tidak pernah sesekali menjanjikan kebaikan. Sebaliknya, kesombonganlah yang membawa manusia terjerumus ke lembah kehancuran dan kebinasaan. Selepas lebih setahun, Perikatan Nasional PN enggan berbincang dengan kerajaan mengenai peruntukan kepada pembangkang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin akhirnya dilaporkan telah bertemu dengan Timbalan Perdana Menteri untuk memohon peruntukan wakil rakyat blok itu. Selaku Ketua Pembangkang, Hamzah dilaporkan hadir dengan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Datuk Seri Dr. Roniq Kiande untuk membincangkan isu peruntukan terbabit. Perkara tersebut disahkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang memberitahu pemimpin PN sudah berjumpa dengannya di Parlimen pada 19 Mac lalu. Sesudah itu, katanya Kerajaan Perpaduan akan mengadakan mesyuarat peringkat Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan pada Rabu ini bagi membincangkan isu pengagihan peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang. Saya tanya apa kemahuan mereka. Hamzah kata mereka mahu peruntukan dan apa sahaja syarat itu terserah kepada kerajaan. Saya maklumkan kepada mereka perkara itu akan dibawa ke perbincangan di peringkat Majlis Perpaduan Kerajaan Madani, Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan untuk mengemukakan apa yang dihasratkan oleh mereka. Katanya dipetik Berita Harian. Mengulas lanjut, Fadilah berkata apabila Hamzah menyerahkan kepada kerajaan untuk meletakkan syarat, pihaknya hanya akan memutuskannya, termasuk jumlah peruntukan yang akan diberi dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan nanti. Bagaimanapun, katanya beliau agak terkejut selepas perjumpaan dengan 3 pemimpin PN itu. Beberapa kenyataan daripada ahli Parlimen Blok Pembangkang mendakwa sebelum ini sudah ada perjanjian dikemukakan oleh Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi saya sendiri pun tidak tahu mengenai perjanjian yang dikemukakan oleh Wakil Perdana Menteri, dan saya mendapatkan pengesahan daripada Perdana Menteri dan beliau juga kata tidak ada. Jika itulah apa yang mereka bincang, berbincanglah dengan Wakil Perdana Menteri itu seperti yang didakwa. Tak perlulah berbincang dengan saya lagi. Katanya memaklumkan memang tidak mengetahui siapa Wakil Perdana Menteri yang dimaksudkan. Sehubungan itu juga, Wakil Rakyat PN terus menzahirkan harapan agar peruntukan berkenaan dapat disalurkan dalam masa terdekat, kononnya kerana ia menyuburkan sistem demokrasi di negara ini. Naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Seri Dr. Roniq Kiande berkata pemberian keuangan itu juga melambangkan bahawa kerajaan berjiwa besar dalam menerima peranan dimainkan pihak pembangkang. Menurut ahli Parlimen Beluran itu, PN amat mengalu-alukan hasrat kerajaan yang sudi dan bersedia untuk membincangkan perkara berkenaan. Kerajaan ini kukuh dengan 2/3 majoriti dan ia sudah semestinya tidak akan mengubah kedudukan, tapi menyuburkan lagi sistem demokrasi. Kami bersedia untuk memain peranan sebagai pembangkang kerana kerajaan memerlukan kami untuk proses semak dan imbang, katanya. Dia berkata demikian mengulas laporan media bahawa tuntutan peruntukan oleh Wakil Rakyat Pembangkang bakal dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan. Bukankah mudah jika keegoan dan kesombongan yang sebelum ini dipertahankan ditolak ke tepi lebih awal dan mengadakan perbincangan dengan cara yang penuh bijaksana seperti ini demi rakyat? Perlu diingat bahawa ketika Pakatan Harapan menjadi pembangkang ketika dahulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim membuang segala kesombongan beliau sebagai pembangkang demi kebajikan rakyat dan kemajuan negara. Maka terbentuklah MOU bersama Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Benda mudah kenapa hendak dipayahkan? Jika benar apa yang dikatakan Dr. Roniq Kiande bahawa mereka bersedia untuk memainkan peranan sebagai pembangkang dalam proses semak dan imbang selepas ini, rakyat menerimanya dengan hati yang sangat senang. Justru tunaikanlah janji itu dengan semangat yang suci dan ikhlas demi negara dan juga rakyat. Berhentilah menjadi duri dalam daging, berhentilah menjadi tuba yang sentiasa meracuni dan membunuh kesejahteraan negara. Sudah tiba masanya kalian mendidik generasi muda menjadi lebih rasional, berhenti mencemuh dan menghasut dengan pelbagai fitnah dan naratif yang menjahanamkan. Juga berhentilah menunggang sesuatu isu demi kepentingan peribadi sehingga membinasakan anak bangsa. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.
Jom channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami. Saya Zawazi Yusof. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.